Fakta menarik untuk episod kali ini. Korang tahu tak kalau korang beli yang kepala tali pinggang kan, yang untuk kereta tu, yang dekat Shopee ke mana-mana ke, RM30 kan. Kalau kau pasang, tiba-tiba korang dalam kemalangan, adjuster datang nampak, habis, tak boleh claim langsung. Assalamualaikum dan selamat datang ke dalam episod Sembang Engine bersama Adi. Dan hari ini Adi nak berceritakan dengan korang tentang inovasi keselamatan daripada Volvo. Jom kita tengok. Tidak dapat disangka lagi, tali pinggang keledar 3 poin merupakan salah satu inovasi keselamatan yang terhebat pada abad 20. Mungkin kerana ada yang tidak tahu bahawa ia direka oleh jurutera Volvo yang bernama Niels Bohlin pada tahun 1959. Sehingga ke hari ini, ciptaan itu kekal sebagai salah satu cara yang sangat efektif untuk melindungi pemandu dan juga penumpang dalam kemalangan. Menyedari kepentingan Volvo mengetepikan hak paten tali pinggang keledar bagi memastikan pengeluar-pengeluar kenderaan lain dapat menggunakan produk mereka, ciri keselamatan ini ringkas dan dikatakan telah menyelamatkan lebih 1 juta nyawa sejak ia dicipta. Korang bayangkanlah kalau dia patent kan, aku tak tahulah brand lain pakai macam mana, takut kena pasung je dalam kereta. Namun, ia bukanlah satu-satunya ciri keselamatan kenderaan yang direka oleh syarikat dari Sweden itu. Lebih sedekad selepas tali pinggang keledar itu diperkenalkan oleh Volvo, Volvo mencipta pula tempat duduk kanak-kanak yang menghadap ke belakang. Ia direka untuk meminimumkan risiko kecederaan dan menggunakan teknologi daripada NASA. Oh, sebab itulah kalau korang tengok kursi budak-budak rupa dia macam kursi nak naik ke bulan. Pada lewat 70-an pula, syarikat itu memperkenalkan tempat duduk booster yang membolehkan kanak-kanak berusia 4 tahun ke atas duduk di dalam kereta sambil menghadap ke hadapan. Booster ni dia punya tempat duduk dia macam, dia ada kecil dia handle dia, lepas tu cushion kan, so nampak budak tu jadi lebih tinggi. Ini secara tidak langsung menjadikan perjalanan mereka lebih selamat dan selesa, manakala ibu bapa juga boleh memandu dengan lebih tenang. Ya ke? Anak aku tengah terbalik kat belakang, semua benda lah. 12 tahun kemudian, iaitu pada tahun awal 90-an, Volvo mencipta cushion booster yang terbina dalam built-in. Ini merupakan salah satu langkah penting menjaga keselamatan kanak-kanak sekiranya berlaku kemalangan. Ia diikuti dengan sistem pelindungan impact CC ataupun Side Impact Protection yang menggunakan struktur yang kuat, material penyerap tenaga bagi menjadikan tempat duduk itu lebih kukuh. Dah settle tu pula, kita tengok pula pada tahun 1994. Volvo membawa satu lagi ciptaan iaitu beg udara Impact CC. Syarikat itu kemudiannya memperkenalkan Whiplash Protection System ataupun WIPS, W-H-I-P-S-nya kecil, dan tirai kembung ataupun inflatable curtain yang berfungsi untuk menyerap daya sekiranya kenderaan dirempuh daripada belakang, sekaligus mengurangkan risiko kecederaan leher dan juga kepala. Penggunaan sistem ini terbukti dapat mengurangkan masalah-masalah kesihatan jangka masa panjang. So kalau korang tengok lah kan, contohnya dulu airbag 2 je, sekarang ni dah ada side impact collision lah, ada whips lah. Ni semua teknologi ni datangnya daripada Volvo. Masuk ke abad 21, Volvo masih tidak henti-henti mencipta ciri-ciri keselamatan baru. Pengeluar kenderaan itu memperkenalkan perlindungan rollover untuk SUV mereka yang menggunakan sistem kawalan kestabilan yang canggih untuk melindungi struktur dengan lebih baik jika kenderaan terbalik. Tapi persoalannya, Volvo mana yang terbalik? Bukan itu saja, bermula 2003, Volvo menambah sistem informasi titik buta ataupun Blind Spot Information System ataupun BLIS, bukan bilis, BLIS. Sistem ini menggunakan data daripada radar dan kamera untuk memberikan amaran kepada pemandu sekiranya terdapat kenderaan lain di dalam kawasan titik buta mereka. Kira-kira 5 tahun kemudian, syarikat itu melancarkan sistem City Safety yang didatangkan dengan ciri brek kecemasan automatik. Pada tahun 2010 pula, Volvo membangunkan ciri pengesanan pejalan kaki
pedestrian detection yang dilengkapi dengan sistem brake automatik sepenuhnya. Pada 2014 pula, mereka melancarkan ciri perlindungan yang dikenali sebagai run off road protection yang akan mengetatkan tali pinggang keledar sekiranya kereta dikesan terkeluar daripada jalan. Sistem ni lebih kurang macam mitigation system lah. Kalau korang tengok kat mana-mana kereta-kereta yang ada kat luar kan, brand-brand lain, dia ada nama-nama dia tersendiri. Contohnya macam Honda, dia panggil Honda Sense. Ini Volvo, inilah dia, ibu kepada teknologi tu. Selaras dengan kemajuan teknologi, Volvo pula memperkenalkan sistem keselamatan terhubung seperti hazard light alert dan juga slippery road alert yang berkongsi data dengan kenderaan lain menerusi storan awan ataupun cloud storage. Tahun 2018 pula, menyaksikan syarikat itu memperkenalkan sistem oncoming collision mitigation. Kan Adi dah cakap kan? By braking yang mampu mengurangkan kelajuan kenderaan sebelum ia melanggar kenderaan lain. Bermula pada tahun 2020, kelajuan maksimum pada semua kenderaan Volvo dihadkan secara elektronik kepada 180 km sejam sahaja. Seperti tali pinggang keledar itu, inovasi ini mencetuskan kontroversi. Namun, menurut syarikat itu, langkah itu diambil kerana teknologi keselamatan yang ada tidak lagi cukup apabila kenderaan melebihi kelajuan tertentu. Maksudnya, segala teknologi yang telah dicipta oleh Volvo ni, kalau korang bawa kereta macam hantu lebih daripada 180 km sejam, hanya Allah saja yang tentukan sama ada korang hidup ataupun mati. So, demikianlah cerita tentang ciri-ciri keselamatan yang ada daripada Volvo, Volvo yang ciptakan dan telah diselaraskan kepada semua jenis kenderaan yang ada di dalam pasaran kita satu dunia. Kita jumpa lagi pada episod yang akan datang, tapi sebelum tu jangan lupa like, subscribe dan juga tekan loceng ni, notification button ni untuk korang tahu episod yang akan datang keluar dan korang boleh tengok terus dan korang boleh komen dulu kalau korang ada idea yang bernas ataupun cerita-cerita yang menarik nak dikongsikan dengan kami. Jangan lupa komen kat bawah. Syah baca tau. Kita jumpa lagi di episod akan datang bersama Adi di Sembang Anggia. Assalamualaikum. Selamat dan juga hati-hati memandu, okey? Bye-bye.